percaya kepada benda yang dilihat, benda yang material, lebih tinggi daripada percaya kepada Tuhan, lebih tinggi percaya kepada mengikut hukum-hukum agama, maka mereka mula menyimpang daripada panduan wahyu kepada panduan logik akal, kepada kebendaan, dan mulalah selepas daripada itu dia akan pergi melencongnya itu kan, pergi ke secular, liberal, rational, humanism sebab salah simpang. Kita sebagai contoh duduk di Kuala Lumpur ni masalahnya kan, sama ada pergi ke utara ataupun pergi ke selatan. Silap simpang bila simpang materialism, contohnya dia pergi ke kiri kan, dia pergi ke kiri, dia pergi ke utara contohnya. Jadi dia akan lalulah semua laluan-laluan ni. Tapi kalau laluan tu betul, maka insya-Allah dia akan pergi mengikut laluannya yang tepat. Jadi inilah yang kita telah bicarakan, bermula dengan materialism, dia akan bawa kepada sekular. Yang ni sekular ni maksudnya orang yang tak fikir tentang agama. Sekular ni orang tak fikir tentang agama. Dia tak peduli, dia tak kisah. Dan dia mahu bebas. Liberal dia mahu bebas. Bila dia mahu bebas, dia akan bawa kepada logik. Logik menggunakan logik akal. Bila menggunakan logik akal, dia akan bawa kepada humanism. Dia akan bawa fikir tentang manusia, tak fikir tentang dosa, pahala, akhirat, itu semua tak ada. Dan seterusnya dia akan fokus kepada keinginan diri. Ini yang kita bicarakan dalam pada minggu yang lalu tentang human right. Dia akan fikir tentang diri sendiri, dia tak fikir tentang hal ehwal orang lain. Jadi keinginan yang ada dalam diri seseorang itu diangkat menjadi hak yang dia rasa perlu dapat. Bila diangkat keinginan itu menjadi sesuatu yang dia perlu dapat, akhirnya dia akan menjadi suatu hak. Keinginan itu sepatutnya hanyalah keinginan sahaja, tetapi keinginan itu apabila diangkat, dia akan menjadi hak yang dia mesti dapat. So ini yang kita telah bicarakan dulu, di mana apabila Barat tidak mempunyai agama, dia tak ada agamanya hanya dari sudut yang kecil sahaja, dari sudut spiritual. Itu sahaja agama dalam konteks dia. Pergi ke gereja dalam aspek masalah kasih sayang hati dan tidak melibatkan seluruh menjadi panduan kepada seluruh aspek kehidupan. Jadi apabila keadaan itu berlaku sedemikian, maka mereka nak cari sumber kepada undang-undang, nak jadi sumber nak buat aturan, nak jadi sumber nak buat nak buat peraturan ini, maka mereka mengambil sumber tu daripada keinginan, dan keinginan tu disaring, dilihat, maka ada yang mereka mengangkatnya kepada yang dinamakan dengan hak, kerana mereka rasa ini yang perlu diperoleh, sehingga mengangkat menjadi hak. Dan kita dalam Islam, dalam agama kita ada panduan daripada wahyu, panduan daripada agama. Panduan daripada wahyu ini, tuan-tuan, ialah bersifat top down. Orang tak suka top down ni, orang tak suka sebab orang tak suka dipaksa-paksa. Kita ni, agama kita kind of paksa pun ada juga sikit. Paksa ni maksudnya bukan paksa orang bukan Islam masuk Islam, tak. Kan? Paksa ni maksudnya bila kita dah jadi orang Islam, kita diwajibkan untuk sembahyang. Dituntut untuk meninggalkan perkara yang haram, tu kind of paksaan lah, tapi bukanlah kita kata agama ni paksa orang bukan Islam masuk Islam, satu. Dan paksaan yang diberikan dalam agama ini, tuntutan, kalau orang sebut paksaan ni mungkin dia alergi. Tuntutan yang ada dalam agama ini bukanlah sesuatu yang
membebankan yang banyak. Sebab itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus, supaya tuntutan ini sebenarnya bukan untuk kepentingan Tuhan tetapi untuk kepentingan manusia. Bagaimana peraturan daripada agama itu dapat menjadi aturan kepada manusia, membawa kemaslahatan kepada manusia, kerana Islam akan menjaga 5 perkara ini secara tidak langsung. Dalam hukum Islam, dia ada penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap nyawa manusia, akal, harta, keturunan, maruah, semua ni embedded. Semua ni ada secara tak langsung, semua perkara ini. Kalau dia semayang, kalau dia puasa, kalau dia jadi orang Islam yang baik, kalau dia jaga hubungan suami isteri, jaga anak-anak, jaga keluarga, jaga jiran, jaga tempat kerja, semua ini akan dapat direalisasikan dengan baik. Menjaga agama, menjaga nyawa, semua ni akan terjaga. Jadi kan, bersifat top down daripada Tuhan kepada manusia. Barat dia tak boleh top down. Kenapa tak boleh top down? Kerana Barat daripada bawah ke atas, keinginan itu diangkat, lalu dipilih mana keinginan yang diperlukan, yang tak diperlukan. Tetapi realiti yang berlaku di Barat ialah mereka mengangkat keinginan itu menjadi hak, dan semua yang hak itu mereka perjuangkan dan perlu untuk dipenuhi semua hak yang mereka perjuangkan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini ringkasan apa yang dibincangkan dalam kuliah yang lalu. Okey, kalau tuan-tuan ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa yang ingin dibincangkan, boleh untuk diketengahkan ataupun boleh ditulis dalam ruang chat tu, takut terlupa, ataupun sebab nak tunggu nanti 8.40 nanti mungkin panjang, tak ada yang terlupa, boleh tulis dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan dalam rangka pemikiran Barat ada yang disebut sebagai hak asasi. Apabila mereka ni, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, memberikan hak itu kepada individu, yakni kepada orang itu, orang ni semua diberikan hak untuk menyatakan pandangan, keinginan, semua ni, maka mereka mesti mendakap, mesti berpegang dengan prinsip pluralisme. Kenapa berpegang dengan pluralisme? Kerana mereka tiada agama, tiada panduan wahyu yang menentukan, yang yang boleh untuk memisahkan dan menentukan, menjadi piawaian kepada yang betul dan yang salah. Mereka tak ada piawaian itu. Kita dalam Quran ini ada yang mana yang betul, mana yang salah, agama yang betul, agama yang salah. So dalam agama lain, kitab mereka, panduan mereka tidak seperti mana Quran. Ini yang Quran tu disebut sebagai Al-Furqan. Al-Furqan. Kenapa Furqan? Kerana dia boleh membezakan yang betul dan yang salah. Apalah Ustaz, yang lain tak boleh ke? Yang lain ini sebab dia dipengaruhi oleh manusia. Quran bukan buatan manusia. Bila Quran ni bukan buatan manusia, maka dia beyond dan above daripada manusia. Bila dia beyond, bila dia above daripada manusia, maka dia layaklah untuk menentukan mana yang betul, mana yang salah. Kalau diberikan kepada manusia untuk membetulkan yang ni salah, betul, ni salah, maka dia akan dipengaruhi oleh kepentingan yang ada pada manusia. Kalau saya buat peraturan, maka saya akan adjust supaya peraturan itu sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan kepentingan saya lah. Jadi kepentingan saya ni mungkin tak sesuai pada masa akan datang, mungkin sesuai pada kumpulan ini, kumpulan ni. Tapi bila kepentingan itu, bila panduan itu dibuat oleh Tuhan yang above, yang tinggi daripada manusia, maka Tuhan tak ada kepentingan dengan manusia.
Nah, Tuhan tak ada kepentingan dengan manusia. Kita yang ada kepentingan dengan Tuhan. Jadi, kalau dia buat peraturan, maka kita yang perlu untuk menyesuaikan diri dengan kepentingan ataupun dengan peraturan yang dibuat oleh Tuhan, walaupun kita tak suka ataupun kita suka sekalipun. Jadi bila dalam konteks pluralism ini, kita bicarakan tentang pluralism ini, maka dalam dunia pluralism ini tak ada yang betul dan tak ada yang salah. Dan bila tak ada yang betul dan tak ada yang salah, maka mereka perlu untuk pergi kepada pluralism, yang pluralism ini ialah tiada kepercayaan ataupun agama yang lebih betul dan mengatasi yang lain. Ini pluralism. Tak ada yang lebih betul dan mengatasi. Semua sama. Islam, Kristian, Hindu, tak ada yang lebih betul, tak ada yang lebih sama. Kenapa kita nak kata dia salah? Kan? Apa kelebihan kita? Kan? Jadi dalam pluralism, mereka kata, kenapa kita nak kata dia salah? Kita kata kalau kita orang Islam, kita kata agama lain salah. Sebab apa? Sebab kita ada Quran. Kan? Adakah orang Islam ni ekstrim? Kan? Kita tak ekstrim dalam soal itu. Kita kalau kita orang Islam, kita kata Islam agama yang baik, dan bukan bermakna kita pergi bunuh dia, kita pergi paksa dia. Kan? Dan kalau ada orang agama Hindu ke agama Kristian ke apa, dia kata agama dia yang terbaik, tu terpulang kepada kita. Taklah kecil hati sangat dalam soal itu kepercayaan itu hak dia. Kan? Sebab itu kenapa dia kata begitu? Kalau dia kata agama dia tak terbaik, dia akan masuk Islam. Kan? Oleh kerana dia kata pegangan dia agama dia yang terbaik, sebab itu dia mungkin beragama Hindu, beragama Kristian, agama-agama lain itu terpulang kepada dia lah. Tapi kalau dia nak paksa kita supaya kita terima, tu tak boleh. Dan kita pun tak boleh nak paksa dia. Apa yang boleh, kita tunjukkan kebaikan Islam, kita tunjukkan undang-undang Islam ni pelaksanaan yang terbaik, kan? Cara pemikiran, akidah orang Islam, amal-amal yang terbaik, pencapaian orang Islam, dan akhirnya kita boleh untuk nak menguasai dan juga untuk mendakwah mereka kepada Islam. Jadi dalam pluralism ini tak ada kepercayaan atau agama yang lebih betul dan mengatasi yang lain. Yang kedua, menerima kepelbagaian dan kesamarataan dalam soal kebenaran. Mereka menerima kepelbagaian. Maknanya semua betul belaka. Ini yang bincangkan dalam filem. Kalau tuan-tuan biasa mengikuti perkembangan, kan ada sekarang ni Mentari Terbang. Mentari Terbang dalam seri-seri 2 ni kan. Mentari Terbang, Mentega Terbang, Mentega Terbang, yang seri 2 ni lah kan. Mentega Terbang yang merupakan mentega ni sebenarnya merujuk kepada butter. Saya dah tulis sikit dalam perkara ni. Saya minta urus dia sebarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam grup yang berkaitan. Saya tak pasti tuan-tuan dapat ke tidak tulisan saya, sebab dia agak berkaitan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini. Cuma saya nak tunjukkan sikit tentang yang disebut Mentega Terbang kan. Sebab dia ada filem kan sebelum ni. Filem Mentega Terbang. Yang jadi hangat jugalah kan sampai Saman menyaman. Sebab ada orang menuduh dia sebagai sebagai sesat, sebagai apa. Memang betul pun. Memang betul. Okay. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Kita nampak. Sekejap sekali. Okay. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So, okay. Jadi nanti saya ulas, selepas ni saya ulas tentang Mentega Terbang. Menerima kepelbagaian dan kesamarataan dalam soal kebenaran.
Kenapa? Kerana dalam soal kebenaran ini mereka boleh menerima uh, mereka tak boleh nak terima kalau kita kata mereka salah. Mereka tak boleh terima pandangan itu. Dalam soal kebenaran. Dan mendukung idea keharmonian tanpa agama. Tuan, mereka kata yang bergaduh-gaduh ni antara puncanya sebab agama. Perbezaan pandangan dalam agama menyebabkan apa? Menyebabkan bergaduh. Menyebabkan bergaduh. Bila A dengan B ni berbeza, dia akan menyuarakan pandangan dia. Yang B pun akan menyuarakan pandangan dia. Yang kita kata Tuhan satu, dia kata Tuhan 10. Kan? Maka dia akan bawa kepada perbezaan, dan ini akan akhirnya tak bawa kepada keharmonian. Boleh bergaduh, kan, mula-mula dia kata berbeza, kemudian akhirnya bertengkar, sudahnya bertumbuk. Ini tak bawa harmoni. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh terpengaruh dengan perkara ini. Sebab ada contoh lah tuan-tuan mungkin ada di pejabat yang satu sekolah ke, satu pejabat ke, satu tempat kerja ke, kawan-kawan ke, yang mungkin mereka ini beragama lain daripada agama kita, ataupun mempunyai fahaman yang lain daripada fahaman kita. Maka masalahnya apabila mereka mempunyai fahaman lain, maka kita tak nak bergaduh-gaduh. Kita tak nak bergaduh-gaduh. Bila tak nak bergaduh-gaduh, kita tak cakap langsung soal agama kepada mereka. Bila tak cakap langsung soal agama kepada mereka, so bagaimana Islam mahu dan boleh disampaikan kepada mereka. Yang ini saya dah bicarakan dalam pernah topik dulu tentang dakwah. Saya bincang panjang satu kuliah, saya bincang tentang bagaimana dakwah kepada non-Muslim, kepada orang Islam. Saya tak nak ulangkan semula. Meringkasnya saya bukan sini ialah pluralism ini mendukung idea keharmonian tanpa agama. Jadi sebab dia kata agama ni lah yang menyebabkan orang bergaduh, agama lah yang menyebabkan orang berperang, jadi tak payah agama. Kita tak boleh sembang agama bila dalam masyarakat majmuk. Sebab masyarakat majmuk ni kita tak payahlah bawa agama masing-masing. Agama simpan kat rumah. Sebab kita depan kita orang India, orang beragama Hindu, beragama Kristian. Ini pegangan pluralism. Pluralism tu seperti itu. Kita bukan bererti kita paksa dia. Sekurang-kurangnya kita tunjukkan identiti Islam yang ada pada kita. Itu paling kurang. Yang disebut sebagai dakwah bilhal. Kalau kita mungkin post dalam grup berkaitan dengan agama, berkaitan dengan apa, mungkin timbul tak selesa sebab ada dalam tu mungkin agama-agama yang lain. Tetapi kita gunalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan kita dalam posting itu, kita tunjukkan kita sedang berpuasa masalahnya. Tunjukkanlah apa-apa yang sesuai, sebab sesuai tak sesuai itu bergantung kepada keadaan orang yang dalam grup itu. Kalau ramai orang bukan Islam apa semua, kita janganlah post zakir naik, jenuh lah kan, dengan tujuan untuk kita nak mengajak dia kepada Islam sebab kita hantar zakir naik. Jadi susah untuk kita demikian. Jadi walau macam mana pun, itu kebijaksanaan kita lah dalam kita mengawal, dalam kita menguruskan keadaan itu. Tetapi apa yang penting dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, pluralism ini, dia mendukung idea keharmonian tanpa agama. Sebab itu dalam filem Merdeka Terbang itu disentuh tentang perkara ini. Antara lain yang penting untuk disebutkan sini lah, agama dianggap peribadi dan tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Memanglah kita agama ini tidak boleh dipaksa. Tetapi agama dari sudut kita ni bukan bersifat peribadi. Kita tak setuju agama bersifat peribadi. Kenapa agama tak boleh dianggap sebagai peribadi?
Kerana agama ini kan, sekiranya ada orang buat salah, orang buat silap, orang minum arak, orang apa semua, tak boleh dia kata ini hak saya lah, ikut suka saya lah nak minum, nak buat apa ikut suka saya, tak boleh. Sebab dia berkaitan dengan hak umum, dia kait dengan hak awam. Hak kita untuk kita mendakwah dia, untuk kita mengajar, untuk kita menegur, dia tak boleh lah cakap macam itu katanya. So ini kita tak setuju tentang perkara ini. Kita boleh kata agama tak boleh paksa, tetapi kan kita ada hak untuk dakwah. Kita perlu untuk tegur kalau kesalahan-kesalahan itu bersifat umum, dan kesalahan itu menyalahi norma-norma kehidupan, norma sebagai manusia, norma sebagai Muslim. Ada orang makan pada siang bulan puasa, dia cakap ikut suka aku lah, mana boleh macam itu, tak boleh. Jadi tapi dalam konteks pluralism ni boleh, dalam konteks pluralism ni boleh, kita tak terima tentang perkara berkenaan. Sebab itu kita menolak filem macam Mentega Terbang ni, kan. Filem Mentega Terbang ni satu filem yang dibuat untuk satu perjalanan hidup ada seorang budak ni yang nak mencari-cari agama. Begitulah dia punya jalan ceritanya. Jadi mencari agama dan banyak topik yang berkaitan dengan agama lah yang dibincangkan dalam filem berkenaan. Tapi apa yang apa nama ni, yang lebih dalam soal filem Mentega Terbang ini ialah dia akan bawa satu konsep butterfly. Butterfly, mentega terbang ni maksudnya butterfly lah. Mentega butterfly terbang. Jadi mentega terbang ni maksudnya butterfly. Butterfly tu pula bukan butterfly yang biasa-biasa. Dan dipilih butterfly tu butterfly yang berwarna putih. Berwarna putih. Kerana di situ adalah dianggap sebagai spiritual journey, ataupun bahasa Melayunya perjalanan spiritual yang ada pada seseorang. Konsep ni tak ada dalam agama Islam, tak ada. Sebab tu kita tak apa nampak apa benda butterfly ni yang dikaitkan dengan agama. Dia ada dalam agama Hindu, agama lain ada tentang dipanggil dengan apa lambang butterfly itu. Kita tak ada, Islam tak ada lambang-lambang yang macam itu. Tapi itulah yang dibawa. Sebab itu filem ini kenapa dinamakan dengan Mentega Terbang. Okey. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam filem ini antaranya ialah dia bagi tahu kepada anak dia, dia kata kalau kau rasa agama lain itu agama selain daripada Islam tu okey, maka ikutlah, dia kata. Itu terpulanglah kepada awak untuk nak menilai mana satu yang betul, mana satu yang salah, kan? Jadi itulah antara isu-isu yang kontroversi yang ada dalam filem berkenaan. Selain daripada kalau yang itu adalah nampak jelas kepada pluralism. Dan selain daripada itu dia membawa apa yang dipanggil dengan incarnation ataupun kelahiran semula. Kelahiran semula. Dalam filem ni lah kelahiran semula. Kelahiran semula ni maksudnya dia manusia sebelum ni kan, mungkin dia jadi ayam ke, jadi semut ke. Dalam filem ni jadi semut kan, sebelum jadi orang jadi semut. Kelahiran semula dia sebagai orang, kemudian tak tahulah. Dan konsep itu kita tak ada dalam agama kita. Sebab itu kan kita tak familiar dengan perkara-perkara, memang tak ada pun. Adalah ajaran sesat yang dikaitkan dengan Islam ni, adalah yang berfikiran begitu, tapi rata-ratanya konteks dan di Malaysia ni idea ajaran sesat ke arah incarnation ini ataupun kelahiran semula ni kalau ada pun sangat-sangat sedikit. Sebab itu kita keliru, kita tak faham, ataupun sebab konsep tu jarang tak dibincangkan dalam agama kita. Memanglah sebab tu sesat lah. Sebab tu bagi sesat. Tuan yang dimati Allah. Jadi filem ini ialah mendukung kepada idea-idea pluralisme agama. Jadi ringkasnya tuan-tuan, dalam konteks pemikiran, jalur pemikiran ini, oleh kerana sekiranya dia berpegang dengan hak asasi,
sekiranya dia berpegang dengan hak asasi, yang ni pun boleh, yang ni pun boleh, hak korang nak apa, dia kena raikan semua. Bila diraikan semua, maka macam manakah suatu parameter, suatu jalan yang boleh untuk menentukan manakah yang betul, manakah yang salah kalau tak ada agama. Tapi mereka berpegang dengan demokrasi. Okay, saya nak sentuh ni sikit sebelum saya pergi ke demokrasi. Okey, dalam pluralism ini no more dakwah. Tak ada lagi dakwah. Kenapa tak ada dakwah? Kerana semua betul. Semua betul. Inilah yang diungkapkan oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy kata, wahai Muhammad, kan, macam kita ni tak payah gaduh-gaduh lah. Hari ni kami sembah Tuhan kamu, esok kamu sembah Tuhan kami. So settle, kita kau tim. Kau tim elok-elok. Supaya kita tak nak gaduh-gaduh, kau pun tak adalah nak memburuk-burukkan Tuhan-Tuhan kami pun tak ada nak kacau kau, kita ni okey lah. Kita kau tim lah dia elok. So dalam pluralism ini tuan-tuan, puan tak ada agama dan bercanggah dengan prinsip penting dalam Islam. Sebab kita ada tauhid, kita ada dakwah. Ini dua perkara yang yang berpisah tiada. Jadi kalau orang yang berpegang dengan prinsip pluralism tadi, dia kata macam contohlah kan, dalam filem Mentega Terbang ni dia kata, ikutlah kau nak pilih agama mana tu terpulanglah, mana-mana yang kau fikir betul. Oh, ini bercanggah dengan dakwah, sebab kita dakwah, kita mengajak orang kepada Islam, kan. Ini yang perlu untuk dilihat, kefahaman kita tentang hubungan antara tauhid dan dakwah, dan bagaimana semua ini bercanggah dengan akar-akar pemikiran barat. Jadi pluralism ini oleh kerana dia mendokong idea human right, kan, maka mereka tidak mempunyai suatu cara yang boleh menentukan yang betul dan yang salah, melainkan dengan cara suara ramai. Dengan cara suara ramai. Kita tak payah suara ramai, kita Quran boleh tentukan yang betul yang salah. Mereka tak boleh, kitab mereka tak ada authority. Kitab mereka tak ada authority. Kenapa kitab mereka tak ada authority? Kerana mereka tak ada nak kata apa ya, kitab mereka tu dipertikaikan sesama mereka. So dipertikaikan, so macam mana dia nak boleh govern, dia nak boleh menguruskan ataupun nak boleh mengatur hidup mereka, sebab kitab mereka tu tak ni kan, tak ada authority dan juga dipertikaikan, diperselisihkan. Jadi so macam mana kan? Jadi kita ada Quran. Sebab itu cara membuat keputusan dalam agama kita, menentukan yang betul yang salah, kita kena refer Quran dan hadis. Macam mana Quran hadis, what Quran say, what hadis say tentang perkara ini, kan. Jadi dalam Islam kita menentukan kebenaran itu berdasarkan kepada Quran. Manakala dalam konteks barat yang mungkin selari dengan prinsip demokrasi barat, demokrasi ini dengan fikir saya menolak demokrasi Malaysia ni, tidak kan, tetapi yang dimaksudkan ialah menentukan kebenaran dalam soal-soal agama pun dibuat dengan cara demokrasi. Ini tak betul. Semua dibuat secara angkat tangan, ni tak boleh kan. Contohnya kita nak semayang ke tak semayang, kita angkat tangan lah, mana boleh kan. Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama tak boleh. Jadi sebab itu kita mahu supaya kan, cara membuat keputusan merujuk semua ni dengan menggunakan panduan daripada Quran. Maknanya panduan daripada agama lah cerita, kan. Bukan Quran, hadis, daripada pandangan ulama, daripada sirah Nabi, daripada semua menjadi suatu legasi, jadi suatu turas, tinggalan dalam agama, ataupun tinggalan daripada Nabi dan para sahabat, ataupun kita panggil dengan bahasa Arab, bahasa ni panggil turas, ataupun kita kata legasi lah, yang ditinggalkan oleh nabi-nabi
dan Rasul yang terdahulu yang perlu untuk kita teruskan, yang disebut sebagai agama yang boleh menentukan yang betul dan yang salah. Sama ada kita namakan syura apa semua itu terpulang. Tapi yang penting cara membuat keputusan kita mesti berasaskan kepada agama. Dan ni bercanggah dengan konteks barat. Di kerana mereka tak ada panduan Quran, hadis, mereka menentukan perkara itu dengan suara ramai. Suara ramai. Jadi itu yang membezakan antara kita dengan mereka lah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, so kita lihat bagaimana perkembangan pemikiran ini daripada 8 item yang telah saya kemukakan ini, bermula dengan material hinggalah demokrasi. Kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bermula dengan beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada ghaib. Bila kita beriman dengan ghaib, berarti kita menolak materialism. Berarti kita menolak pemikiran benda sebab kita beriman dengan ghaib. Allah Ta'ala ghaib, malaikat ghaib, syurga neraka ghaib, Rasul pun kita tak tengok. Kan? Kitab kita tengok tapi penurunan kitab macam mana disusun ni pun kita tak tengok. Kita dah dapat sekedebuk je kitab. Lahir-lahir je kita dah ada kitab, dah ada. Tak nampak bagaimana kitab tu diturunkan, dia ada Nabi, kita tak nampak. Kita beriman dengan kitab yang dah sedia ada, yang telah diberikan kepada kita. Tentang hari akhirat, kan, syurga neraka pun kita tak nampak. Semua ini mengajak untuk kita meyakini allazina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Dia bercanggah dengan materialism, dia nak tengok dulu ni yang masalah. Tetapi memang adalah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni, walaupun kita orang Islam, kadang-kadang kita juga terpengaruh dengan benda, dengan benda. Nak puasa ni, seronok berbeli sana, berbeli sini, masalahnya. Tapi bab agama kita tak ambil berat sangat, masalahnya kan. Jadi terpengaruhlah kita kepada benda, sibuk dengan urusan rumah, sibuk dengan urusan keluarga, sibuk dengan urusan bisnes, langsung tak ingat agama, tak ingat semayang, tak ingat ini, dia terpengaruh dengan materialism. So bila dia terpengaruh dengan cara itu, dia akan pergi kepada secularism. Kita daripada beriman dengan ghaib ni, kita akan cuba melaksanakan Islam dalam kehidupan kita. Sebab itu Islam dianggap sebagai, bukan Islam dianggap, Islam diangkat sebagai satu cara hidup yang mesti kita follow. Mereka tak nak kepada Islam, mereka sekular, ikut-ikut dan je. Kan? Kita dah bincangkan sekular ni ada macam-macam tahap lah. Ada yang perang agama, ada yang tak suka agama, ada yang okey je dengan agama, ada yang pilih-pilih agama. Ini sekular lah. Kita mengikat kita. Kan? Kita terikat dengan agama, kita tak boleh ikut suka. Mereka berpegang dengan liberal, kita tak boleh. Kita terikat dengan agama. Islam sebagai cara hidup, kan, kita terikat dengan agama. Bila kita terikat dengan agama, maka kita ni kadang-kadang kita berfikir. Ada yang fikir logik, tak logik, kan. Kita paduan antara akal dan wahyu. Paduan antara akal dan wahyu. Maknanya kita ikut agama, dan agama kita ni ada yang kita nampak benda yang logik dengan tak logik. Ada dua perkara tuan-tuan bila saya sebut tentang agama ni. Yang pertama, ada dalam agama kita benda yang kita tak suka, yang tak selari dengan keinginan kita. Agama suruh kita puasa, kan, kita realiti manusia taklah suka puasa. Makan dengan tak makan, tentulah manusia suka makan berbanding dengan ditahan makan, kan. Tapi kita menyesuaikan hidup kita supaya selari dengan agama. Dalam agama ni juga kita melihat ada perkara yang kita nampak macam tak logik. Kan tuan-tuan, kita nampak macam tak logik. Tetapi kan, perkara tersebut ada dua perkara. Ada satu perkara tak logik dan ada perkara yang memang tak boleh nak logik. Apa perkara yang tak logik? Yang tak logik ni contohnya kalau saya suruh lembu masuk dalam dalam botol air mineral. Botol air mineral, kita suruh, bukan lembu, kita suruh anak kita, cuba kau masuk dalam dalam botol air mineral ni.
kan, kita marah sangat kat dia kan, contohlah kan, memang tak boleh nak masuk, orang mana boleh masuk dalam botol air mineral. Itu memang tak logik, itu berlaku. Mereka kalau botol air mineral tu besar ton drum tu lain cerita lah. Tapi kan kita bercakap bukan botol air mineral besar ton drum, kita bercakap air botol mineral yang besar-besar ni je. Yang pertama. Yang kedua, ini benda yang tak logik, memang tak logik. Ada benda yang memang tak dapat nak logik. Apa benda yang tak dapat nak logik? Kan? Contohnya kalau saya tanya pada tuan-tuan angkat tangan kan. Apakah jari selepas daripada anak kelingking, daripada kelingking, dan apakah jari sebelum daripada ibu jari? Apakah jari selepas daripada ibu jari dan apakah jari sebelum daripada ibu jari? Ini soalan sampah ni, soalan yang tak logik, benar tak dapat nak logik. Ya. Macam mana kita nak fikir? Siapa boleh fikir? Apakah jari selepas daripada ibu jari, sebelum daripada ibu jari, dan apakah jari selepas daripada jari kelingking? So ini soalan benda yang tak logik. Ya. Dalam agama kita, dalam agama bukan tak logik. Ada yang tak mampu nak kita nak logik. Kita kena terima. Contohnya hari kebangkitan, akhirat apa semua ni, dan kita tak dapat nak logik macam mana kan, pada fikiran kita tak dapat. Cuba kita fikir, kita akan cari dan kita akan jumpa jawapannya. Sebab itu dalam agama kita, kita ada paduan antara akal dan wahyu. Paduan antara akal dan wahyu. Bukan kita maknanya mengenepikan akal, tak kan. Tidak, kita tak mengenepikan akal. Akal ni kita terima. Wahyu ni kita angkat sebagai yang utama. Wahyu akal yang kedua, tapi digabung jalinkan. Tak boleh pisahkan. Tak boleh pisahkan. Akal kena terima, wahyu kena terima. Tapi kedudukannya wahyu lebih utama. Okey. Jadi nak menolak aliran rasionalism. Rasional ni dia tolak wahyu, dia terima logik. Itu rasional. Kemudian kita ni kan berpegang dengan hukum. Ada 5 hukum wajib, sunat, haram, wajib, haram, sunat, makruh, harus. Kita juga ada berfikir tentang dosa pahala. Maknanya kita ni berkait dengan hidup kita ni, ada Tuhan dalam hidup kita. Yang kita cari, yang kita cuba dapatkan keredaan Tuhan. Bagi mereka, humanism tak ada kaitan dengan Tuhan. Dan kita oleh kerana ada Tuhan dalam hidup kita, maka kita perlu menerima hukum syariah. Kita ada panduannya, kita ada hukum hakamnya yang kita panggil dengan hukum syariah. Mereka tak ada, mereka nak human right. Mereka ada human right. Bila ada human right, kan, mereka sebagaimana yang sudah saya huraikan tadi, human right ini adalah berasaskan kepada keinginan manusia yang mereka angkat. Yang sebahagian itu mereka anggap sebagai suatu hak yang mesti perlu dapat. Kita ada hukum Islam. Hukum Islam syariah ni yang mengikat kita dan menjadi panduan kepada hidup kita. Dan lebih daripada itu, kita berpegang ada kebenaran yang perlu kita ikut. Bukan semua betul belaka. Ada kebenaran mutlak yang mesti kita ikut. Mereka berpegang dengan pluralism agama. Kita tak. Kita ada kebenaran yang kita kena ikut. Oleh kerana itu kita berpegang dengan prinsip syura, prinsip agama. Nak nama syura tak syura tu terpulang. Tapi saya namakan syura ni sebab dia versus demokrasi, kan? Sebab demokrasi ni sistem yang menggunakan suara ramai sebagai ukuran. Dia biasa demokrasi biasanya versus syura. Tak kisahlah nama syura, tetapi ialah kita menggunakan panduan daripada Quran dan hadis yang boleh memandu hidup kita menjadi orang yang Muslim yang baik. Dan di sinilah terdapat yang disebutkan perbezaan dari sudut pemikiran antara Islam dan Barat. Kan, Barat ni merujuk kepada pemikiran yang sesat lah, pemikiran logik apa semua ni, moden apa semua ni, semua Barat punya cerita. Kan, bukanlah Barat itu mesti berada di UK, mesti berada di US ataupun mesti berada di Europe, tetapi Barat ni juga berlaku boleh ada di Aussie, di Australia, yang mungkin Melbourne, mungkin juga berlaku di Kuala Lumpur, mungkin juga Barat ini, pemikiran Barat ni ada di rumah kita.
Kan? Barat ni tak semesti merujuk kepada tempat, tetapi pemikiran yang bercanggah dengan agama yang mungkin berlaku, mungkin berlaku juga dalam diri kita sikit-sikit, mungkin berlaku dalam diri kita sikit-sikit, ataupun berlaku dalam ahli keluarga kita, mungkin berlaku dalam pada suami kita, isteri kita, mungkin berlaku dalam kampung kita, kan? Dan inilah yang cuba difahamkan tentang bagaimanakah perbezaan antara Islam dan Barat. Jadi nampak macam susah, kan? Islam cara hidup, terikat, akal wahyu, ada Tuhanlah hidup. Dan inilah realiti hidup kita ni, bukan boleh ikut semua ikut suka kita. Nak bagi jadi berjaya, kan, bukan boleh semua ikut suka kita. Kalau jadi pelajar ikut suka, memang leboh lah, tak adalah berjaya dalam hidup. Tuan-tuan jadi pekerja, bekerja di syarikat, ikut sukalah tuan-tuan. Nak pergi, tak pergi sudah. Nak buat, nak tak nak buat, nak minum bila, makan bila. Mana boleh. Pekerja macam tu kena buang lah. Kalau jadi pelajar yang macam itu, sekolah ikut suka apa semua ni, dia akan jadi pelajar yang gagal lah. Ataupun mana-manalah juga tuan-tuan. Sebab kita ada aturan dan hidup kita ada agama, kerana kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini, dan orang yang tak nak ikut suka sendiri, semua sendiri, dia akan jadi bengong, dia akan jadi ikut panduan berasaskan kepada hawa nafsu, dan ini bercanggah dengan agama kita. Okey, saya rasa itu yang saya cuba simpulkan daripada topik kita yang telah disampaikan dalam beberapa siri sebelum ini. Mudah-mudahan dapat dibantu dari sudut kefahamannya tentang perkara ini. Okey, ada apa-apa nak ditanya ataupun nak diketengahkan, kalau ada? Ya, kita buka soalan. Jika ada beberapa soalan, silakan. Dan Ustaz ada yang minta kita share soft copy ni pada Wan Nurhanita. Okay, nanti saya bagi yang nanti Ustaz boleh PM saya ke macam mana? Okey. Rasanya macam tak ada soalan Ustaz ya? Semua dah jelas. Semua kira nak puasa lah ni tak? Sebab ada yang dah mula tadarus. Jadi kehadiran kita pun tak seperti biasa lah Ustaz. Tak kurang sikit. Tak apa. Okey. Kita akhiri dulu. Alhamdulillah, jazakallah khairah kepada Ustaz Dr. Faisal Asyari. Terima kasih atas kesudian berkongsi ilmu mengenai perkembangan perkara ini dalam sir akhir kita hari ini ya. Dan semoga ia memberi sedikit banyak memberi kefahaman dan kemanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada penaja sudi menaja program kita ini, dan terima kasih juga kepada para jemaah sudi duduk hingga ke akhir majlis ini, dan teruskanlah kita punya program kuliah duha seterusnya pada pukul 9 pagi bersama-sama dengan Ustaz Ghazali. Dan Ustaz, saya serahkan kembali Ustaz untuk tutup dan tangguhkan majlis ilmu ini dengan doa tasbih kafaraah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat berpuasa.